أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang bahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum memulakan ceramah, saya nak minum dulu. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah kumpulkan kita dalam surau ni. Sudah genap 10 hari kita menunaikan puasa di bulan Ramadan. Begitulah pejam celik. Udah 10 hari. Tak lama lepas itu esok raya lah kita. Ya. Masa berlalu dengan begitu cepat. Siang malam. Saya ni udah 71 umur. Rasa belum lagi 71. Rasa baru 17. Begitulah masa berlalu sedor-sedor esok. Kita udah dalam kubur je. Terlalu banyak benda-benda yang melalaikan kita dalam kehidupan di dunia ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Banyak benar benda yang melalaikan kamu. TV-nya, perniagaannya, kerjanya, sokannya, macam-macam yang melalaikan kamu. Sampailah kamu menziarahi kubur, baru sedar, baru jaga daripada kelalaian. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan ini banyak benda-benda yang melalaikan sahaja. Sehinggalah kita kembali kepada Allah, baru kita nyesal benar-benar. Ya, malam ini saya nak bacakan sepotong ayat yang pendek aja. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maksudnya, dan orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu adalah menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kehidupan kita ni setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan 2 tempat. Satu tempat bahagia dipanggil syurga, dari satu tempat menderita sangsara dipanggil neraka. Kita hidup ni Allah suruh pilih yang mana kamu ndak. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya disediakan bagi kamu 2 jalan. Sama ada kamu nak jadi orang syukur atau nak jadi orang kufur. Make your choice. It's all up to you. Nak syurga, ada jalan ke syurga. Nak neraka, ada juga jalan ke neraka. Bagi orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah, Allah sediakan neraka. Kejap ni tadi pun Tuan Imam kita ni, anak kita ni sebut
walladzina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar. Apa ujungnya? Hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kafir yang menjadikan pemimpin mereka iaitu taghut, mereka itulah Allah keluarkan, yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Allah keluarkan mereka daripada cahaya nur, cahaya iman kepada zulumat kekufuran, kegelapan. Dan mereka itulah yang menjadi penghuni neraka, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi neraka itu sedia aja menunggu bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang derhaka, bagi orang yang tak mau menurut perintah Allah dan mengerjakan segala larangan-larangannya. Tuhan sediakan ada berapa neraka? Ada berapa Tuhan sediakan neraka di akhirat? 7 buah neraka Allah sediakan. Pilihlah nak yang mana. Yang pertama namanya Jahannam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka Jahannam untuk dimasuki oleh kebanyakan katsiran minal jinni wal ins. Majority of jin and manusia dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Jahannam. Kemudian selain daripada Jahannam dipanggil Jahim. Ya, namanya apa? Jahim. 2 jim tu, satu Jahannam, satu Jahim. La tarawunnal jahim. Tak nak dengar. Dia nampakkan kepada kamu neraka Jahim. Yang ketiga namanya Saqar. Nama neraka tu apa? Saqar. Untuk orang yang tak nak semayang. Allah tanya penghuni neraka Saqar tu, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Allah tanya penghuni Saqar tu, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Allah tanya, sedangkan Allah tahu, tanya juga. Macam kita nampak budak, pang, tanya sakit. Apa payah tanya? Sudah tentu sakit. Ya. Tapi Tuhan selalu apa itu? Dia tanya, apa menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Mereka berkata, kami ni terdiri daripada golongan orang yang tak nak semayang. Tiga keempat. Yang keempat namanya Sa'ir. Ya, Sa'ir. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, kata Allah. Dan barang siapa yang menerima kitab amalnya dari belakangnya, ya, maka dia menjerit kecelakaan dan akan dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Sa'ir. Di akhirat nanti kita semua ada convocation besar-besaran, grand convocation. Everybody will receive the scroll. Tahu ke scroll? Udah lulus universiti adalah scroll, sijil, ijazah. Tapi specialnya di akhirat besok, orang berjaya pun dapat ijazah, orang gagal pun dapat ijazah. Everybody will get their scroll. Ada satu yang berjaya tu, ya, yang pertama orang yang berjaya, dia akan dapat ijazah menerimanya melalui tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, lagi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa dapat kitab amalnya melalui tangan kanannya, maka dia dihisap dengan hisap yang ringan aja hisapnya. Cek lebih kurang aja. Macam orang balik dari Mekah lah, cek lebih kurang aja lah. Ada yang beli kapet Pak Haji, kata, tak ada katanya. Dia ada 16 dalam beg tu. Baru lepas teroyak depan Kaabah tu, balik-balik nipu custom. Ya.
Custom tu tahu ke tak? Tahu saja lepas aja. Mak Haji ada melimah Mekah. Mana ada katanya. Padahal Mak Haji kalau pergi Mekah tak ada melimah Mekah, tak sah hajinya. Kata dia lah. Tapi custom tu bukan tak tahu, tahu saja lepas. Itulah orang yang dapat kitabnya melalui tangan kanannya. Cara yang kedua ialah melalui tangan kiri. Orang tangan kiri dia pun masuk neraka juga. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itulah yang berada di dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Golongan yang ketiga dapat kitabnya dari belakang. Cucuk dada tu tembus sampai ke belakang, ambil dari belakang. Orang inilah, siapa dapat kitabnya melalui belakangnya, maka dia menjerit kecelakaan dan dimasukkan ke dalam neraka Sa'ir, nama neraka. Wa yasla sa'ir. Empat. Yang kelima, nerakanya namanya apa? Khutamah. Kalla la yumbazanna fil khutamah. Itu nama khutamah. Nama neraka lah tu. Yang keenam, nerakanya apa? Hawiyah. Hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh, lagi fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka dimasukkan ke dalam neraka hawiyah namanya. Esok ditimbang tahu. Semua kita ni esok ditimbang amal kita. Di akhirat esok nak menentukan kita ni ke mana, ke syurga atau ke neraka. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia dapat keredaan Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tapi barang siapa berat timbangan kejahatannya, ringan kebajikannya, dia dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Di akhirat esok ada timbang tau. Ada dacing tau. Mana rupanya? Yang selalu tengok untuk berjalan tu itulah. Dua daunnya. Satu untuk pahala, satu untuk dosa. Mana berat? Bob, mana berat? Tengoklah macam mana. Mudah-mudahan ni lah. Dan yang ketujuh namanya lazo. Lamzo, ya tak ada titik. Lazo. Kalla innaha lazo. Bahkan sesungguhnya dia tu namanya lazo. Itu 7 neraka. Pilih hendak mana. Make your choice. Nak jahannam ke, nak jahim ke, nak apa lagi, saqar ke, nak sa'ir ke, nak khutamah ke, nak hawiyah ke, atau nak laza. Pilihlah mana anda. Siapakah yang layak masuk neraka? Who are those qualified to go into hell? Dia kira qualification. What is the qualification to go into hell? Orang yang dimasukkan dalam neraka terdiri daripada 6 golongan. 4 daripadanya kafir, 2 daripadanya orang beriman. 4 golongan kafir, 4M. 4M. Yang pertama murtad, yang kedua musyrik, yang ketiga mulhid, yang keempat munafik. Yang pertama murtad. Apa berarti murtad? Ditolak imannya, ditolak keislamannya, rosak akidahnya oleh kerana dia mungkin menghina Allah, menghina hukum Allah, mempertikaikan mana-mana hukum Allah, menghina rasul-rasul, menghina para sahabat, menghina sunnah-sunnah Nabi. Maka orang itu dipanggil orang apa? Murtad.
Dia mempertikaikan hukum Allah, mana sesuai Islam dilaksanakan dalam negara majmuk seperti Malaysia. Apa hukumnya? Murtad. Siapa hendak angkat tangan? Malaysia is a hot country. How can you ask us to tutup our kepala? Otherwise my head will become botak. Apa jadinya? Apa jadinya? Murtad. Kerana mempertikaikan hukum menutup aurat. Murtad itu. Kalau mempertikaikan, kalau saja dia saja malas saja tidak murtad, tapi berdosa lah. Berdosa lah kalau keluar ke mana pergi ngelembung aja rambutnya, belum murtad lagi. Ada kau nak tengok ngelembung rambut? Tak pernah tengok? Ngelembung aja rambutnya, itu tak ada, belum murtad lagi. Cuma dia berdosa besar. Itu murtad. Yang kedua namanya musyrik. Kalau orang lelaki seorang dipanggil musyrik, kalau orang perempuan seorang dipanggil musyrikah. Kalau ramai-ramai namanya apa? Musyrikin. Pilihlah hendak mana. Iaitu orang yang menyengutukan Allah, orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang baru. Itu namanya musyrik. Sama ada zatnya atau sifatnya atau af'alnya atau hukum hakamnya. Apa saja yang menyengutukan Allah dipanggil musyrik. Syirik, perbuatan tu namanya syirik, orangnya musyrik. Menyamakan Allah dengan matahari. Dikatakannya matahari itu Allah, dikatakannya bulan itu Allah, dikatakannya api itu Allah, dikatakannya pokok besar itu Tuhan, dikatakannya lembu itu Tuhan, dikatakannya gajah itu Tuhan. Itu musyrik, perbuatannya syirik. Itu syirik yang seperti itu dipanggil syirik jali, syirik yang nyata. Ada lagi satu jenis syirik yang tersembunyi, dipanggil syirik khafi. Syirik khafi, sangat-sangat tersembunyi. Dia sendiri tak tahu yang dia tu syirik, kecuali dia ada ilmu pengetahuan tentang mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau tidak, dia pun tak sedar dia tu syirik. Di antaranya apa? Menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Sama aja kan. Orang mencuri itu potong tangan bagus, bukan tak bagus, baik. Dia bukan menafikan tak, baik. Tapi undang-undang yang ada ni pun bagus juga. Udah serupa undang-undang Allah dengan undang-undang manusia. Itu dia panggil syirik. Nama syirik itu syirik apa? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Macam mana sembunyinya? Seperti bulu hitam pada kaki semut yang hitam, di badan semut yang hitam, di atas tunggul yang hitam, di malam yang kelam. Nampak ke bulu kaki hitam tu? Nampak ke? Macam mana umpama tadi? Seperti bulu hitam, lagi di kaki semut yang hitam, lagi di badan semut yang hitam, lagi di atas tunggul yang hitam, lagi di malam yang kelam. Nampak ke? Susahkan bulunya, tunggul pun tak nampak. Begitulah tersembunyi syirik khafi ni. Syirik khafi dengan syirik jali serupa aja. Dua-dua kekal abadi masuk dalam neraka. Ini dia syirik. Menyamakan Allah sama ada sifatnya. Bukan tak iya Allah tu menyembuhkan penyakit. Ada tok pawang berair dari kampung tu pun handai juga boleh menyembuhkan penyakit. Apa tak? Apa tak? Syirik lah tu. Orang syirik, apa kata Allah? Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jauh benar sesatnya. Dia nak pergi ke pengkalan baru, cari tak jumpa sampai ke Hanyai. Jauh ke dekat?
Jauh benar. Keluar dari mentokor, mikir tahu ke mana penggalan baru. Teman dah letor mencarinya, katanya. Dah letor mencari, tahu ke letor? Ya Allah, dia macam ni, tahu ke letor? Bawa tahu letor? Bukan lotor, letor. Letor tu jenuh dah mencarinya. Tak jumpa-jumpa. Apa jawab orang Siam tu? Maici, katanya. Tahu Maici? Aku tak tahu, katanya. Tak, iya, tidak cakap Siam, saya bantai je tu. Cari lagi sampai ke Bangkok. Bertambah jauh ke bertambah dekat? Tak jumpa juga. Cari lagi sampai ke Chiang Mai. Bertambah jauh ke bertambah dekat? Jauh lagi, cari lagi sampai ke Basrah. Mana Basrah? Mana Basrah? Di Iraq. Tak juga jumpa. Sudahnya dibom di Amerika. Habis cerita. Punyalah jauhnya. Begitulah orang syirik ni. Tak jumpa kebenaran. Lagi cari, lagi jauh. Lagi cari, lagi jauh. Ini dua golongan yang kekal abadi masuk neraka selama-lamanya. Yang ketiga juga kekal, dipanggil mulhid, iaitu orang yang tak percayakan Tuhan. Orang yang tak percayakan agama. Orang yang tak percayakan Rasul. Orang yang tak percayakan hari kebangkitan. Tak percayakan hari kiamat. Seperti komunis, sosialis, etis dan sebagainya. Ini pun kekal abadi dalam neraka, ya. Satu kefahaman komunisme yang diasaskan oleh seorang yang bernama Karl Marx, namanya Karl Marx. Dia mengatakan agama ni tak ada apa. Religion is is an addiction, kata dia. Orang yang beragama ni seperti orang yang ketagihan candu, katanya. Itu dia. Kekal juga dalam neraka. Samalah esok dengan Firaun, samalah dengan Namrud, samalah dengan Haman, samalah dengan Abu Lahab, samalah dengan Abu Jahal dan sebagainya. Dan golongan yang keempat yang juga adalah kekal di dalamnya dipanggil munafik. Munafik artinya pura-pura beriman tapi sebenarnya dia tak beriman. Kerana istilah munafik itu yuzhirul Islam wa yubtinul kufra, menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufurannya. Dia ni macam kita. Sebab itu kita tak kenal. Sebab itu kita tak boleh tuduh siapa-siapa jadi munafik. Dia apa kita? Pakai jubah, pakai serban putih, serbannya. Bukan orang itu munafik, ya. Contoh aja. Kadang jorin serbannya. Ada orang tengok tak? Jorin kebiahnya. Orang semayang, dia semayang. Orang tahlil, dia tahlil. Lagi kuat tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam itu kita tak tahu dia tu munafik. Ya? Terangkat panggung, bergoyor surau tu kena banyak tahlil. Jadi kita tak tahu dia munafik. Jangan tuduh-tuduh. Kerana kalau kita tuduh dia munafik sedangkan dia bukan munafik, apa jadi? Pertuduhan itu kembali kepada orang yang menuduh. Sebab itu jangan berani-berani nuduh orang munafik. Takut dia tidak munafik, kembali kepada kita kemunafikan itu. Walau bagaimanapun Allah dah kabur kepada kita banyak tanda-tanda orang munafik. Dalam Quran boleh katakan tiap-tiap juzuk cerita orang munafik aja. Ya. Dalam suratul Baqarah, awal-awal suratul Baqarah lagi dah cerita orang munafik yang amat banyak ayatnya tentang munafik ni. Cerita orang kafir 2 ayat je. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu cerita orang kafir. Lepas itu cerita orang munafik aja. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu cerita orang munafik aja. Di antara yang banyak-banyak ayat ni, malam ni saya nak baca satu ayat je supaya kita kenal siapa munafik tu.
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata Allah, orang munafik itu apabila mereka berada di kalangan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman, we are with you, kata dia. We are together with you, we are members. Kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kumpulan-kumpulan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama dengan kamu. Tadi bersama dengan orang yang beriman tadi mustahziun aja. Berarti mustahziun olu-olu, main-main aja. Inna nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami di sana tadi mustahzi'un, olu-olu aja. Ini tanda dia, bukan nak nyuluh-nyuluh orang, nak bagi suluh diri sendiri supaya kita tak termasuk dalam golongan itu. Jangan nak suluh-suluh orang, itu tak lain channel itu. Jangan. Kita nak suluh diri kita sendiri supaya kita tak termasuk dalam golongan orang-orang munafik itu. Ya. Kalau dengan orang sama dengan orang beriman punyalah hebat. Kalau dia amin tu menang itu amin, amin, amin katanya. Dia serupa macam orang beriman biasa. Ya. Oi, kalau dapatnya berjanji menerin-nerin suaranya tahu. Ba mu'ayyan kasyamsi min kamudiun katanya. Ya, orang pun kagum menengoknya. Tapi bila dia kembali kepada member-member dia, naik petah dangdut, dia pun dangdut sama. Dalam hatiku hanya ada kamu. Katanya. Itu tanda dia lah tu. Itu tanda dia lah tu. Kalau marhaban mak tua, terangkat panggung tu. Maro'ai maro'ainal maro'ainal iso hannas maro'ainal isol hannas. Lepas tu balik ke geng-geng dema, sudah macam dema juga. Yahu janggeli kahit. Siapa itu orang munafik. Retinya orang munafik ni dia semua boleh masuk, boleh ke tengah, ke tepi. Dia macam sesumpah. Tahu ke sesumpah? Dia mana tahu betul ke tahu sesumpah ni? Itu jangan duduk pekan, jangan duduk kamu gajah. Tahu lah apa sesumpah. Ya. Sesumpah tu sejenis binatang yang boleh bertukar warna. Kalau dia dalam latar belakangnya hijau, apa warna kulitnya? Hijau lah dia. Itu namanya sumpah. Kalau latar belakangnya kuning, apa warna kulitnya? Kuning lah dia. Kalau latar belakangnya biru, apa warna kulitnya? Biru lah dia. Jangan biru ya. Baik. Itu sesumpah. Pak Ayah nak faham ya. Untuk orang nak tengok. Okey. Dia tu macam ular. Tahu ke ular? Ya Allah. Ular. Ni orang pekan benar dia ni. Ular dalam rumah hidup ke dah? Hidup ke dah? Hidup. Dalam semak hidup dah? Dalam lubang hidup dah? Dalam air hidup dah? Di mana-mana pun dia boleh hidup. Ini orang munafik. Dia boleh hidup di mana-mana pun. He can maneuver his way around. No matter who he is with, no matter what the situation is, no matter what the atmosphere is, dia boleh ke sana kemari, ke sana kemari. Teman semua campur, sini pun campur, sana pun campur. Demam pun teman masuk, mikir pun teman masuk. Itu tanda orang munafik itu, tuan-tuan dan puan. Dalam Islam tak boleh apa itu. Kita mesti bersama dengan orang Islam. Either you are with Islam or you are against Islam. Dalam Islam tak ada atas pagar pun tak ada, semua masuk pun tak ada. Ya, teman tak ada ke mana, teman atas pagar itu bukan dalam Islam. Bahaya orang atas pagar. Macam munafik jugalah. Orang atas pagar ni bahaya ke tak?
Ya Allah, kalau jorin pagar tu tembuk panggung tahu. Orang munafik ni pun begitu juga. Ya, dia semua masuk sini, masuk sana, masuk selawat pun hebat, dangdut pun hebat. Lagi apa? Berjanji pun hebat. Lagi? Apa lagi? Nyanyi pun hebat, joget pun hebat. Semua masuk sana, masuk sini, masuk. Kalau pergi ke surau dia pakai jubah, pergi padang bola pakai seluar pendek. Pergi ke masjid pakai tudung lingkup aja. Bila pergi ke parti udah mula pakai bebek. Tahu ke bebek? Pakai bebek. Stokin panjang. Betul? Kasut tumit tinggi. Betul? Jalan? Mana apa jalannya? Terketik-ketik, terketik-ketik, terketik-ketik. Macam apa? Macam apa? Macam itik. Tak tahu punya itik? Macam itik pulang petang tiada, lan melenggang bibirnya merah. Lagi? Delima mereka. Lagi? Kain tinggi sebelah, betisnya membayang. Itu dia Nona Candan Desa. Ini orang munafik. Di antara empat golongan tadi, yang paling Allah murka, yang paling Allah marah, orang inilah, orang munafik ni. Sebab itu orang munafik ni Allah tempatkan di tingkatan yang paling bawah dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang munafik ini ditempatkan di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Mengapa ke bawah? Mengapa? Why deep down? Pasal apa jauh nak ke bawahnya? Kerana neraka tu lagi ke bawah, lagi panas, lagi ke bawah, lagi panas, lagi ke bawah, lagi panas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Memang begitulah adat mau begitu. Dunia mau begitu kan? Kalau kita nak nasi, mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Atas ke bawah? Mengapa bawah? Kerana dia paling panas. Itu dulu jadi kerak. Yang di atas tu kadang mantah, tak cukup api. Itu nasi. Bukan neraka ya. Jangan bercerita-cerita, aku bawah takut, atas tak ngapa lah. Jangan pasal. Atas pun tak ada, bawah pun tak ada. Ini 4 golongan orang kafir. Ada lagi 2 golongan masuk neraka juga tapi tak kekal, iaitu mereka yang beriman tetapi melakukan penderhakaan terhadap Allah. Yang satu golongan melakukan dosa besar, yang satu golongan melakukan dosa kecil. Yang melakukan dosa besar itu dipanggil orang zalim. Yang melakukan dosa kecil itu dipanggil orang fasik. Orang zalim ni dosa besar, lama benar masuk nerakanya. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara dosa besar tu ialah dosa meninggalkan semayang. Satu waktu tinggal semayang, ada keterangan mengatakan masuk neraka 40 tahun. Ada lain keterangan mengatakan 60 tahun. Ya. Tak usah 60 dan 40 jadilah. Siapa lalu nohornya kat tangan? Lalu nohornya 40 tahun. Itu tahun akhirat ni tuan-tuan. Bukan tahun dunia. Tahun akhirat. Kalau 40 tahun, berapa tahun dunia? 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Yaumin kana miqdaruh alfasanatim mimma ta'uddun. Alfasanah apa artinya? 1000 tahun mengikut kiraan dunia kamu. Kalau 1 hari 1000 tahun dunia, 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Tak ada ke cashier ke? Tak ada ke? Cashier, cikgu aman ni. Tak tahu ngiranya. Ya Allah. Itu matematik dapat berapa? 40,000. Mana boleh 40,000? Itu tahun dengan tahun. 40 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa? 4000 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa tahun? 14.600.000 tahun. Nampak tu? 14.600.000
600,000 tahun. Saya seorang aja pandai. Ngapa? Ngapa? Udah siap kira di rumah. Tajuk ini dah beratus kali dah saya ceramahkan. Tak payah kira-kira lagi dah. Siapa lalu nahok yang angkat tangan? Never mind, I can stand no matter how many years. Siapa angkat tangan? Tuan-tuan dan puan-puan, itu dia dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar lama benar masuk neraka. Ya. Di antaranya orang melakukan dosa besar tu orang yang mengamalkan sihir. Katalah hadis kan, ada 7 dia. Iaitu yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh orang yang bukan hak, ya. Yang keempat menganiaya harta anak yatim, ya. Yang kelima riba, yang keenam lari dari perjuangan Islam, yang ketujuh menuduh perempuan salihah melakukan zina. Itu 7 dosa-dosa besar. Syirik tu dia bukan dosa besar, dia kafir. Yang ini dosa besar. Ya. Ini juga golongan. Selain daripada itu, tuan-tuan buka lah internet banyak. Ya. Ada 75 disenaraikan dosa-dosa besar di situ. Ya. Dosa zina, dosa minum arak, dosa berjudi, dosa rasuah dan sebagainya. Macam-macam, 75 dosa-dosa besar. Semuanya menyebabkan masuk neraka lama benar. Tapi dah habis dosanya, keluarlah dia dari neraka, dapatlah masuk ke dalam syurga, ya. Tak ngapalah ustaz, iya ke? Masuk neraka dulu, lah-lahnya masuk juga syurga, iya ke? Ini anak tu imam ni, iya ke? Masuk neraka dulu, tak ngapalah kejap, lepas tu masuk syurga balik, iya ke? Ya Allah, dia mengingat neraka ni macam surau ni ke? Boleh duduk atas kapet sedap aja rasa duduk, ya. Macam Ustaz Furul Razi tu nyandur aja. Boleh dalam neraka apa itu? Kita tengok Ustaz Furul Razi tu nyandur aja apa. Boleh ke dalam neraka duduk apa tu? Panas, tahu? Apinya panas, lantainya panas. Lagi dindingnya panas, atapnya panas, udaranya panas. Asapnya panas, pakaiannya panas. Asal dia kacak kaki di lantai apa jadi? Melompat. Kacak kaki kanan terlompat, kacak kaki kiri terlompat, kacak kanan balik terlompat, kiri terlompat balik, kanan terlompat balik, kiri terlompat balik. Mana boleh diam? Mun panas benar. Itu yang lompat yang kita tengok dalam TV tu. Tak mana kita tengok? Lompat itu berlatih masuk neraka lah tu, jangan tak sedar. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu api neraka, ya. Walaupun sekejap masuk neraka, tak lalu kita nahannya, kerana apinya 70 kali ganda daripada kehebatan api dunia ni. Itu api neraka. Allah hidupkan neraka tu 3,000 tahun. 3,000 tahun lamanya, tahu? Mula-mula dihidupkan api tu warnanya merah ada warnanya. Ya. Lepas itu di-upkan lagi kekuatan api itu sampai jadi putih. Yang merah tadi 1,000 tahun. Untuk up lagi sampai jadi putih. Lepas itu up lagi sampai jadi hitam. Sekarang ni hitam api neraka itu. Cahayanya tak ada, bahangnya ada. Tuan-tuan boleh tengoklah baca kitab atau buku yang bernama Tanbihul Ghafilin namanya. Peringatan bagi orang-orang yang lalai cari bab neraka. Apa nama bukunya? Tanbihul Ghafilin. Mana nak dapat? Mana nak dapat? Di kampung lah. Ya. Ini dia neraka, ya. Bagi orang yang pertama tadi, orang yang melakukan dosa besar. Seperti apa? Nengkin suami. Dosa kecil ke dosa besar tu? Nengkin suami dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar, tahu? Allah. Siap. Dengan suami tu usahakan nengkin, tahu? Masa muka pun tak boleh. Dengar ke saya cakap ni? Masam pun tak boleh, tahu? Balik balik fatuh tu nak mana ke dia, ada ke mana? Ada ke? Tak boleh, ya? Mesti
sentiasa senyum. Manis wajah dengan suami. Ya. Kalau edak esok, siap. Ada 12. Baca satu kitab namanya Muhimmah. Ada baca sini tak? Tak ada. Carilah ustaz. Tapi jangan ustazah macamnya. Ustazah tak boleh, nak ustaz. Cari ustaz Rozi ke apa ustaz macamnya. Kalau ustazah bila tentang poligami itu, dia bukan tak tapi itu ustazah. Jangan harus bagi ustazah macamnya. Nak baca biar ustaz macam. Sebab ustaz bila sebut poligami macam dia naik semangat lagi. Itu dia. Yang kedua, golongan orang beriman masuk neraka ni orang melakukan dosa kecil. Ya, dosa kecil ni seperti apa? Seperti pakai seluar pendek, itu dosa kecil lah tu. Dosa mata. Dalam senarai dosa-dosa kecil, yang paling besar ialah dosa mata. Itu dosa kecil lah tu. Tapi dalam senarai dosa kecil tu, dia lah yang paling besar. Siapa mata yang tak pernah berdosa, angkat tangan. Kalau ada dosa, lekas-lekaslah taubat. Ya? Jangan tunggu lama-lama. Jangan udah sampai nyawa ke kerongkong baru nak taubat. Kerana kita ni tak lepas dosanya. Ya Allah. Bangun tidur je kadang telinga dah dosa, teng-teng. Tambah macam rumah kita ni. Rumah berjerait. Tahu ke berjerait? Kalau tidak rumah kita, rumah orang lain. Teng-teng. Ya? Taman ini saya tak tahu. Kalau taman saya bangkit pagi je nak pergi masjid tu dah mata pula berdosa. Kerana taman kami ni taman Melayu. Taman Melayu mana ada beli anjing. Bila tak ada orang beli anjing, banyaklah amai jogging pakai seluar pendek besar-besar tiang tepahan. Ya. Ramai tahu. Nak pergi ke masjid tu start motor. Kata, udah nampak pahan. Hati kalau tak tengok terlanggar. Tengok jugalah. Jadi sebab itu kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita lepas daripada neraka, dapatlah masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Udah berapa lama dah? 42 minit. Semalam saya dipahamkan Ustaz Said 20 minit aja. Saya malam ni udah 42 minit. Jadi udahlah tu. Sebelum dia main jemu, sebelum dia main tengok jam depan saya, opini aja, udah saya berhenti hari itu dulu. Sekian, salah silap saya minta ampun, minta maaf ya. Selamat berpuasa, selamat berlatih untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan itu kita berjaya. Berjaya menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa, kerana hanya orang takwa saja yang dapat jaminan Allah di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tahashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.